Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya daripada kumpulan 10 iaitu Muhammad Imran bin Muhammad Tamizi bernombor matriks A182211. Saya akan membentangkan latihan 7 soalan 3B. Soalannya adalah terangkan aplikasi penggeraan nilai eigen dalam mekanik kuantum. Huraikan maksud setiap matriks Pauli-Spin, kedudukannya dalam satah X, Y, Z dengan satah Y hayalan. Jawapannya, untuk pengiraan nilai eigen dalam mekanik kuantum adalah untuk sigma X bentuknya adalah 0, 1, 1, 0. Sigma Y 0, negatif I 0. Sigma Z 1, 0, 0, negatif 1. I adalah punca kuasa negatif 1. Untuk mengira nilai eigen, formulanya adalah M tambah tolak punca kuasa M kuasa 2 tolak P. Untuk mendapatkan M iaitu min, formulanya adalah A tambah D bahagi 2, manakala produk pula iaitu penentu AD tolak BC. Sebagai contoh, untuk mengira sigma X ini, untuk mendapatkan min adalah menggunakan formula A tambah D bahagi 2 iaitu mendapat nilai kosong. Manakala untuk produk sigma X, jawapannya adalah negatif 1. Untuk kesemua sigma X, Y, Z, min adalah kosong, manakala produk adalah negatif 1. Ini adalah untuk mendapatkan gabungan linear sigma X, Y, Z. Kita andaikan bahawa K1, K2, K3 adalah dalam R, manakala sigma X, sigma Y, sigma Z berada dalam matriks 2 darab 2. Maka gabungan linear boleh ditulis sebagai K1 sigma X tambah K2 sigma Y tambah K3 sigma Z. Berikut pula adalah proses vektor yang telah dinormalkan dengan cara A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah C kuasa 2 sama dengan 1. Kita andaikan bahawa A sama dengan 0, 1, 1, 0. B pula adalah 0, negatif I 0. C, 1, 0, 0, negatif 1. Di mana I mengambil nilai punca kuasa negatif 1. Maka dengan cara A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah C kuasa 2 sama dengan 1. Maka kita akan perolehi 0, 1, 1, 0 dikuasa 2 kan, tambah dengan 0, negatif I 0 kuasa 2, tambah 1, 0, 0, negatif 1 kuasa 2, dan apabila kita dihitung, kita akan memperoleh 1. Maka proses ini telah ditunjukkan. Seterusnya, maksud setiap matriks Pauli-Spin kedudukannya dalam satah X, Y, Z dengan Y satah hayalan. Matriks Pauli adalah sekumpulan 3 Hamilton matriks kompleks 2 darab 2. Dalam konteks karya Pauli, sigma X, sigma Y, sigma Z mewakili pemerhatian yang sepadan dengan putaran di sepanjang X paksi, Y paksi, Z paksi koordinat dalam ruang Euclidean 3 dimensi. Seperti yang ditunjukkan, ini merupakan sigma X, sigma Y, sigma Z. Hamilton adalah apabila suatu kompleks matriks segi empat sama, konjugate dan ubah duduk yang akan memperolehi bentuk dan nilainya yang asal. Dalam mekanik kuantum, mereka berlaku dalam persamaan Pauli yang mengambil kira interaksi putaran zarah dengan medan elektromagnetik luaran. Setiap matriks Pauli berkaitan dengan pengendali momentum sudut yang sesuai dengan yang dapat dilihat yang menggambarkan putaran partikel berputar di setiap 3 arah. Untuk paksi X iaitu sigma X, keadaan dia berputar adalah ini, seperti yang saya tunjukkan ini. Ini adalah paksi X. Dia akan berputar dari belakang ke hadapan, dari atas ke bawah. Dia akan berputar dari belakang ke hadapan, dari atas ke bawah. Manakala untuk paksi Y,
dia akan berputar dari kiri ke kanan melalui atas ke bawah, iaitu mengikut arah jam. Manakala untuk pasti Z, untuk pasti Z, dia akan berputar mengikut arah lawan jam. Seperti itu. Maka untuk kesemua sigma X, sigma Y, sigma Z, minnya adalah kosong, produknya adalah negatif 1, maka nilai eigennya adalah tambah tolak 1. Tambah 1 bermaksud momentum sudut sejajar dengan paksi putaran, manakala negatif 1 bermaksud momentum sudut sejajar bertentangan dengan paksi putaran. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Fatih Nuha binti Muhammad Isyam, nombor matrik A179711, wakil daripada kumpulan 10, akan membentangkan latihan 8 bagi soalan 3D. Soalannya, pertimbangkan penjemahan berikut, dapatkan hasil penjemahan ini bagi dua nilai yang berbeza dan hasil tambahnya. Lakarkan nilai-nilai ini dalam gambaran penjemahan dari domain kepada kodomain seperti yang dibincangkan dalam kelas. Tentukan sama ada penjemahan ataupun tidak. Jadi bagi soalan 3D, pemetaan D dari C1 iaitu set fungsi-fungsi yang terbitan pertamanya selanjar kepada F iaitu set sebarang fungsi. Diberi terbitan F sama dengan terbitan fungsi F tambah 1. Maka hasil penjemahan bagi nilai yang berbeza adalah fungsi F X kuasa 2, fungsi G 8X, fungsi F X tambah fungsi GX sama dengan X kuasa 2 tambah 8X yang berada di dalam C1. Seterusnya, lakaran nilai-nilai bagi fungsi F, fungsi G, fungsi F tambah G dalam gambaran penjelmaan dari domain kepada kodomain. Bagi set C1 iaitu set fungsi-fungsi terbitan pertamanya selanjar, fungsi F adalah X kuasa 2 dipetakan kepada set F iaitu set sebarang fungsi menghasilkan terbitan F bersamaan 2X tambah 1. Kemudian, fungsi G 8X dipetakan kepada set F menghasilkan terbitan fungsi G bersamaan dengan 9. Seterusnya, fungsi F tambah G menghasilkan X kuasa 2 tambah 8X dipetakan kepada set F menghasilkan hasil terbitan fungsi F tambah fungsi G iaitu 2X tambah 9. Yang mana hasil terbitan fungsi F tambah fungsi G tidak sama dengan hasil tambah terbitan fungsi F dan terbitan fungsi G iaitu 2X tambah 10. Jadi, adakah penjemahan ini suatu penjemahan linear ataupun tidak? Oleh kerana wujud fungsi F bersamaan X kuasa 2, fungsi G bersamaan 8X dan fungsi F tambah fungsi G bersamaan X kuasa 2 tambah 8X yang berada di dalam C1, sehingga kan hasil tambah terbitan fungsi F dan terbitan fungsi G tidak sama dengan hasil terbitan fungsi F tambah fungsi G. Maka, pemetaan D dari C1 kepada F yang mana diberi terbitan F sama dengan terbitan F tambah 1 bukanlah suatu penjemahan linear. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagi latihan ke-9 akan dibentangkan oleh Atika. Seterusnya, saya Nur Atika akan membentangkan latihan 9 soalan 3A dan 3B. Soalan 3A diberi penjemahan R2 kepada R dan penjemahan 53 bersama dengan 1 dan penjemahan 21 bersama dengan 3. Diberi juga 53 dan 21 merupakan asas kepada R2.
Soalan, dapatkan nilai T11 dan seterusnya nilai TU1, U2 bagi sebarang U1, U2 di dalam R2. Kita ingin cari nilai penjermaan satu-satu, maka kita akan gunakan asas R2 dan kita dapat 5x1 tambah 3x2 bersama dengan 1, 2x1 tambah 1x2 bersama dengan 1. Dan daripada persamaan nombor 2 ni, kita boleh simpulkan x2 bersama dengan 1 tolak 2x1. Kita masukkan persamaan nombor 3 ni dalam persamaan nombor 1 ini untuk mendapatkan nilai x1, maka x1 bersama dengan 2. Masukkan nilai x1 ini dalam persamaan nombor 3 ini untuk dapatkan nilai x2, maka kita akan dapat nilai x2 bersama dengan negatif 3. Gunakan nilai penjermaan yang telah diberikan, maka kita akan gantikan di sini x1 dan x2 ni dengan 2 dan negatif 3. Maka kiri dan kanan kita akan darabkan dengan T untuk dapatkan penjermaan satu-satu. Dan di baris ni kita akan gunakan penutupan terhadap pendaraban skala. Maka 2 dan 3 ni kita boleh bawa ke hadapan. Dan penjermaan nombor 3 ni kita gantikan dengan 1. Dan penjermaan 2, 1 ini kita gantikan dengan nilai 3. Akhir sekali kita akan dapat penjermaan satu-satu bersama dengan negatif 7. Penjermaan U1, U2, maka kita masih menggunakan asas R2. Maka kita akan dapat 5x1 tambah 3x2 bersama dengan U1 dan 2x1 tambah 1x2 bersama dengan U2. Daripada persamaan nombor 2 ni, kita boleh dapat nilai x2 bersama dengan U2 tolak 2x1. Kita akan masukkan persamaan nombor 3 ni dalam persamaan nombor 1 untuk dapatkan nilai x1. Maka persamaan x1 adalah 3U2 tolak U1. Masukkan persamaan nilai x1 ni dalam persamaan 3 untuk dapatkan x2. Maka x2 ni kita boleh dapat persamaannya 2U1 tolak 5U2. Kita akan gantikan nilai x1, x2 ni dengan nilai yang kita telah dapat. Dan kiri dan kanan kita akan darabkan dengan T. Maka kita boleh dapatkan penjermaan U1, U2. Di baris ni kita akan menggunakan penutupan terhadap pendaraban skala. Maka kita akan bawa nilai ni ke hadapan. 3U2 tolak U1 ni bawa ke hadapan. Begitu juga dengan 2U1 tolak U2 kita bawa ke hadapan. Kita akan gantikan nilai penjermaan 5, 3 dengan 1 dan penjermaan 21 ini dengan 3. Maka di akhir sekali kita akan dapat penjermaan U1, U2 bersama dengan 5U1 tolak 12U2. Soalan 3B. Dapatkan penjermaan R3 kepada R2 dalam soalan 5.11 bagi sebarang U1, U2, U3 dalam R3. Dan gunakan penjermaan T yang akan dapat sebelum tu untuk menilai nilai T1, 2, 3. Kita akan recall balik soalan 5.11. Diberikan asas bagi R3 iaitu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Diberikan nilai penjermaan 1, 1, 1 adalah 1, 0. Penjermaan 1, 1, 0 bernilai 2, negatif 1 dan penjermaan 1, 0, 0 bernilai 4, 3. Maka kita ingin dapatkan nilai general. So, kita akan gunakan unknown A1, A2 dan A3 diterapkan dengan asas R3. Maka kita akan dapat A1 tambah A2 tambah A3, A1 tambah A2 dan A1. Kita akan samakan kiri dan kanan untuk mendapatkan nilai A1, A2 dan A3. So, kita akan mulakan dengan yang warna kuning. Kita akan dapat nilai A1 bersama dengan U3 dan warna biru ni kita akan dapatkan nilai A2 iaitu A2 bersama dengan U2 tolak U3 dan yang berwarna purple ini kita akan dapat nilai A3 iaitu A3 bersama dengan U1 tolak U2. Kita akan gantikan nilai A1, A2 yang A3 yang telah kita dapat, maka kita akan dapat persamaan yang ini. Dan kiri dan kanan kita akan darabkan dengan T untuk mendapatkan penjermaan U1, U2, U3. Maka di sini kita akan gantikan nilai penjermaan 1, 1, 1 dengan 1, 0, penjermaan 1, 1, 0 dengan 2, negatif 1 dan penjermaan 1, 0, 0 dengan 4, 3. So, kita akan selesaikan persamaan tersebut dan kita akan dapat penjermaan U1, U2, U3 bersama dengan 4U1 tolak 2U2 tolak U3
dan 3U1 tolak 4U2 tambah U3. Gunakan penjermaan yang kita telah dapat sebelum tu untuk nilai T 1, 2, 3. Setelah kita dapat tahu penjermaan U1, U2, U3 bersama dengan 4U1 tolak 2U2 tolak U3, 3U1 tolak 4U2 tambah U3. Maka penjermaan 1, 2, 3 ni kita boleh dapatkan. Kita akan gantikan U1 dengan 1, U2 dan 2, U3 dengan 3. So, kita akan gantikan dalam persamaan. Kita akan dapat penjermaan 1, 2, 3 bersama dengan negatif 3, negatif 2. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Malana Amani binti Cik Razali, nombor matriks A182944 akan menerangkan jawapan kepada latihan 10, soalan 2E dan 2F. Soalannya berbunyi, diberi matriks piawai A bagi suatu penjermaan linear T. Yang pertama sekali, dapatkan penjermaan linear T V kepada W dari matriks piawai T iaitu sama dengan A. Yang kedua, dapatkan matriks penjermaan T B V Q. Yang ketiga, matriks penjermaan T Q B V. Dan akhir sekali, matriks penjermaan bagi T Q Q. Jadi, jawapan kepada soalan pertama iaitu 2E Roman, dapatkan penjermaan linear T V kepada W dari matriks piawai T sama dengan A. Diberi matriks A ialah 1, 0, 1, 0, 1, 1 dan 1, 1, 0. Memula, kita jadikan asas R3 sebagai lajur untuk melakukan pendaraban matriks. Kita selesaikan, maka kita peroleh penjermaan linear yang berikut iaitu X1 tambah X3, X2 tambah X3 dan X1 tambah X2. Seterusnya, bagi soalan 2E2 Roman, dapatkan matriks penjermaan T BVQ, kita gunakan asas BV dan asas Q, petakan sumber nilai dalam asas BV, kemudian tuliskan hasil pemetaan sebagai gabungan linear asas-asas dalam Q. Berdasarkan setiap fungsi T, dapatkan hasil pemetaan, kemudian masukkan nilai dan tulis sebagai gabungan linear. Selesaikan persamaan linear tersebut, maka kita dapat tuliskan pemasukan dalam bentuk lajur, iaitu lajur pertama ialah 1 sifar 1/2, lajur kedua sifar negatif 1 1/2 dan lajur ketiga ialah 1 negatif 1 sifar. Bagi soalan 2E3 Roman, dapatkan matriks penjermaan TQBV. Kita gunakan cara yang sama seperti soalan sebelum ini, cuma yang berbeza ialah kedudukan asas tersebut. Jadi yang pertama sekali, dapatkan penjermaan bagi unsur dalam Q, iaitu T1 sifar-sifar, T sifar negatif 1 sifar dan T sifar-sifar 2. Apabila kita sudah tulis penjermaan tersebut dalam bentuk gabungan linear BV, selesaikan sistem persamaan linear dan dapatkan pemalar. Maka kita peroleh lajur pertama ialah 1 sifar 1, lajur kedua sifar negatif 1 negatif 1 dan lajur terakhir ialah 2 sifar. Seterusnya, dalam soalan 2E4 Roman, matriks penjermaan TQQ dapat diperolehi dengan menggunakan langkah yang sama, iaitu melakukan penjermaan kepada asas Q daripada hasil pemetaan fungsi T1 sifar-sifar, T sifar negatif 1 sifar dan T1 sifar-sifar. Kita selesaikan SPL untuk memperoleh pemalar, iaitu akhir sekali kita dapat 1 sifar 1/2 sebagai lajur pertama, sifar 1 negatif 1/2 sebagai lajur kedua dan 2 negatif 2 sifar sebagai lajur ketiga dan gabungkan menjadi sebuah matriks penjermaan. Okey, untuk soalan 2F1 Roman, dapatkan penjermaan linear T V kepada W. Diberi matriks A sama seperti soalan sebelum ini iaitu 2E tadi. Kita gunakan asas piawai P2 iaitu asasnya 1 negatif X dan 2X kuasa 2. Kita takrifkan A sifar, A1 dan A2 kemudian lakukan pendaraban. Selesaikan pendaraban matriks itu, kita dapati T A sifar tambah A1X tambah
A2X kuasa 2. Tukarkan pemboleh ubah tadi kepada 1x x kuasa 2. Maka akhir sekali kita dapati penjelmaan linear yang sedemikian. Seterusnya soalan 2 Roman, kita gunakan penjelmaan T yang diperoleh dari 1 Roman tadi, di mana asas BV ialah 1x x kuasa 2, asas Q ialah 1 negatif x 2x kuasa 2. Kita dapatkan penjelmaan kepada asas. Kita masukkan penjelmaan dalam BV. Di sini kita dapati T1, Tx dan Tx kuasa 2. Tuliskan sebagai gabungan linear dan selesaikan sistem persamaan linear untuk mendapatkan nilai pemasukan. Maka kita peroleh 1 sifar 1/2 sebagai lajur pertama, sifar negatif 1 1/2 sebagai lajur kedua dan 1 negatif 1 sifar sebagai lajur ketiga. Seterusnya, 2F3 Roman bagi matriks penjelmaan TQBV. Kita guna cara yang sama seperti tadi, cuma yang berbeza ialah kedudukan asas, iaitu asas Q dan BV yang diberi. Petekan nilai-nilai dalam asas Q, dapatkan hasil pemetaan dari fungsi T iaitu T1, T negatif X dan T2X kuasa 2 yang diambil dari asas Q. Maka selesaikan sistem persamaan linear, kita dapati dari T1, lajur pertama ialah 1 sifar 1. Dari T negatif X, lajur kedua ialah sifar negatif 1 negatif 1. Dan dari T2X kuasa 2, lajur ketiga ialah 2 sifar. Dan gabungkan menjadi matriks penjelmaan. Bagi soalan yang terakhir iaitu soalan 2F4 Roman, petekan nilai-nilai dalam asas Q kepada Q. Dapatkan hasil pemetaan, masukkan nilai kemudian tulis sebagai gabungan linear iaitu kita dapati T1, T negatif X dan T2X kuasa 2. Dapatkan nilai pemasukan T1 iaitu 1 sifar 1/2 dan tulis sebagai lajur pertama. Bagi T negatif X, nilai pemasukannya ialah sifar 1 negatif 1/2 dan tulis sebagai lajur kedua. Dan T2X kuasa 2, nilai pemasukannya 2 negatif 2 dan sifar sebagai lajur ketiga. Gabungkan vektor lajur ini, maka didapati matriks penjelmaan seperti berikut. Sekian, itu sahaja daripada saya untuk latihan 10. Terima kasih. Akhir sekali, saya Abi Ashura binti Bahman, wakil daripada kumpulan 10, ditugaskan untuk membentangkan soalan 4C latihan 11. Soalan 4C kami adalah seperti yang berikut dan kami diberi untuk 4C adalah matriks A bersamaan 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Pertama sekali kami perlu mencari matriks P di mana kami menggunakan proses vektor eigen di mana kami mencari polinomial cirian, persamaan cirian untuk mendapatkan nilai-nilai eigen lambda 1, lambda 2 dan lambda 3, dan untuk setiap lambda ini kami menggunakan proses OBG untuk mendapatkan setiap vektor eigen yang sepadan dengan lambda 1, lambda 2 dan lambda 3. Dan akhir sekali kami mendapat vektor-vektor eigen yang terbentuk iaitu P1, P2, P3. Dan daripada sini kami mendapat matriks P kami terbentuk daripada lajur P1, P2 dan P3. Untuk 4C1, soalannya adalah anggapkan setiap lajur matriks P sebagai satu vektor dalam ruang vektor yang bersesuaian. Andaikan vektor-vektor ini membentuk satu set. Daripada matriks P kami tadi, kami gantikan setiap lajur matriks P sebagai U1, U2, U3. Dan set yang terbentuk adalah set U1, U2, U3 bersamaan dengan set 1, 1, 1, negatif 1, 1, 0, negatif 1/2, negatif 1/2, 1. Seterusnya, untuk 4C2, tentukan jika set ini ortogonal. Jika tidak, dapatkan set ortogonal menggunakan proses Gram-Schmidt. Dan daripada sini, pertama sekali kami buktikan dahulu setiap hasil darab teka dalam U1, U2, U1, U3, U2, U3. Dan kami dapati hasil darab teka dalam semua ini bersamaan dengan sifar. Maka set ini adalah set ortogonal dan tidak perlu menggunakan proses Gram-Schmidt. Untuk 4C3 pula, tentukan jika set ortogonal yang terhasil adalah set ortonormal. Jika tidak, dapatkan set ortonormal menggunakan proses penormalan.
Pertama sekali kami cari setiap norma U1, U2, U3 dan kami dapati setiap norma ini tidak bersamaan dengan 1. Maka set ortogonal ini bukan set ortonormal. Kami gunakan proses penormalan di mana norma U1 bersamaan dengan set 3 dan kami cari vektor yang baru untuk U1 adalah bersamaan dengan V1 di mana V1 ini bersamaan dengan vektor U1 dibahagikan dengan norma U1 dan kami dapat V1 bersamaan 1 per set 3, 1 per set 3, 1 per set 3. Cara yang sama juga digunakan untuk U2 dan vektor baru yang terbentuk daripada U2 adalah V2 bersamaan dengan negatif 1 per set 2, 1 per set 2 sifar. U3 guna cara yang sama juga dan kami dapat vektor yang baru daripada U3 adalah V3 dan V3 bersamaan dengan negatif 1 per set 6, negatif 1 per set 6, 2 per set 6. Jadi, set ortonormal baru yang terbentuk adalah set V1, V2, V3. Dan daripada sini, matriks P baru kami terbentuk daripada laju V1, V2, V3. Dan dari sini kami sertakan sekali P baru transpose bersamaan seperti yang berikut. Dan daripada sini kami dapat semak bahawa P baru transpose bersamaan dengan P baru inverse. Daripada sini kami dapat cari matriks diagonal bersamaan dengan P baru transpose darab A darab P baru. Dan kami dapat matriks diagonal yang terbentuk adalah 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, negatif 1. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.